Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada kamu. Terlebih dahulu, nama cikgu adalah Nurul Amira Izzati binti Muhammad Azmi dan kamu semua boleh panggil Cikgu Amira. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari satu topik yang amat menarik mengenai apa? Tunggu, cikgu akan mengajar kamu mengenai topik yang agak menarik dan pasti akan kamu suka. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menyatakan mengenai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pada akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat menyenaraikan erti peribahasa dalam bahasa Melayu dengan betul mengikut konteks. Yang kedua, murid-murid juga dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat berdasarkan penggunaan peribahasa yang tepat dan kreatif dalam bahasa Melayu. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu hendak tanya kepada kamu. Pada cuti sekolah yang lalu, adakah kamu pulang ke kampung? Apakah yang perasaan kamu apabila pulang ke kampung? Dan apa perkara yang kamu paling teruja sekali apabila kamu melakukannya setiba kamu di kampung? Baiklah, sekiranya cikgu, perkara yang cikgu teruja semasa pulang ke kampung adalah cikgu akan mengelilingi kampung sambil melihat pemandangan sekeliling. Baiklah, sebelum kita itu, cikgu ingin menayangkan sebuah video mengenai kampung. Cikgu harap kamu semua dapat menghayati video yang cikgu tayangkan ini dan kamu dapat mencatat dan mengetahui apa sebenarnya berkaitan topik video tersebut dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Habislah, perut kami pun dah berbunyi ni. Macam mana ni, Nuri? Aha, ting ting ting. Saya ada idea. Jom kita tanya dekat orang sini. Mereka mesti boleh tolong tunjuk jalan ke kampung kita. Nak tanya siapa? Seorang pun saya tak kenal. Tak apa, Nuri. Saya boleh cuba tanyakan. Hai, boleh... tak apalah. Apa kata awak yang tanya Rani? Ayo, kenapa saya pula? Umar, awak kan berani. Saya memang berani. Hai. Dia nampak lagi besar dari saya lah. Awak nak apa? Kami semua sebenarnya dah tersesat jalan. Awak tahu tak jalan nak ke kampung Bukit Oren? Kampung Bukit Oren. Mungkin ibu saya boleh tolong. Ibu, mereka ni sesat, Bu. Anak-anak dari mana? Kami sebenarnya dari kampung Bukit Oren. Tapi kami tak tahu jalan balik ke sana. Oh, kampung Bukit Oren. Mari, makcik tunjukkan jalan. Kalau nak ke kampung Bukit Oren, anak-anak boleh ikut jalan ni. Terima kasih, Makcik. Aduh, manalah kawan-kawan saya ni? Ahmeng, kami dah sampai. Kawan-kawan, Selamat Hari Jadi, Ahmeng. Minta maaf kami lambat, Ahmeng. Kami tersesat tadi sebenarnya. Tak apa. yang penting awak semua dah selamat sampai. Hampa ada simpan makanan untuk kami semua kan? Mestilah ada. Saya tahu kawan-kawan semua mesti lapar. Jauh betul anak ayah berjalan sampai ke kampung sebelah. Kalau Nyai tak curi hadiah combi, mesti kami tak pergi sejauh tu. Ada juga kebaikannya kan? Siti dan kawan-kawan dapat berjalan tengok tempat orang. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Betul tak ayah? Betul tu Nuri. Tapi kalau dah tersesat jalan tu, janganlah malu nak bertanya. Dengar tu nasihat ayah Siti. Kalau kita tak tanya orang tadi, mesti kita tak dapat sambut hari jadi Ahmeng. Siti dah faham, Nuri. Lepas ni, Siti takkan takut untuk tanya orang lagi. Baiklah, nampaknya kamu semua telah melihat dan menonton kan video yang telah cikgu tayangkan sebentar tadi. Sebentar tadi merupakan kisah Nuri, iaitu yang menceritakan tentang peristiwa di mana mereka ini telah tersesat. Mereka tersesat ke kampung lain. Mereka hendak menghantar hadiah kepada rakannya, namun pada akhirnya mereka tersesat. Namun begitu,
dengan bantuan rakan-rakan dan juga orang sekeliling, akhirnya mereka dapat berjumpa dengan rakannya. Di sini, apakah topik yang berkenaan yang akan kita belajar? Betul, hari ini topik yang berkenaan adalah mengenai peribahasa. Apa yang kamu dapat, kamu tahu dan kamu dapat simpulkan melalui video yang telah cikgu tayangkan sebentar tadi. Betul, video itu mengenai malu bertanya, sesat jalan, iaitu telah membawa maksud sekiranya kalau kita malu untuk bertanya mengenai sesuatu, kita tidak akan berjaya dan tidak akan menemui jalan penyelesaiannya. Baiklah, dekat sini kita teruskan, iaitu cikgu hendak tanya kepada kamu, apa yang kamu faham? Apa itu peribahasa? Baiklah, cikgu akan terangkan di sini. Peribahasa itu merupakan ayat ataupun kelompok kata yang mempunyai susunan yang tepat dan juga mengandungi pengertian yang tertentu. Terdapat beberapa jenis peribahasa yang terdiri pada 6 jenis peribahasa. Yang pertama adalah simpulan bahasa. Yang kedua adalah kata-kata hikmat. Yang ketiga adalah pembandingan. Yang keempat adalah bidalan. Yang kelima adalah pepatah. Dan yang terakhir adalah perumpamaan. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis peribahasa. Baiklah, yang pertama kita adalah mempelajari mengenai jenis peribahasa yang pertama, iaitu kata-kata hikmat. Apa itu kata-kata hikmat? Kata-kata hikmat ini merupakan ungkapan yang mengandungi pengertian, pengajaran dan juga falsafah yang berguna kepada kita. Biasanya kata-kata hikmah ini adalah berbentuk ringkas dan juga tetapi ia bernas, dan kemudian kata-kata hikmah ini juga mudah untuk disebut. Selain itu, kata-kata hikmah ini juga turut digunakan dalam syugan kata ataupun kiasan dalam pertuturan dan juga penulisan. Sebagai contoh, cikgu beri di sini antara jenis kata-kata hikmah adalah masa itu emas. Masa itu emas itu apa? Masa itu emas telah membawa pengertian, iaitu masa itu sangat berharga. Selain itu apa? Iaitu bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, juga merupakan kata hikmat. Yang seterusnya, yang kedua adalah perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan juga merupakan jenis peribahasa, iaitu perumpamaan ini merupakan jenis peribahasa di mana ia membandingkan sesuatu dengan yang lain. Kebiasaannya, perumpamaan ini dia berlainan daripada kelompok kata yang membentuknya, dan biasanya ia ini menggunakan kata bandingan seperti bagai, laksana, seperti, umpama, macam dan sebagainya untuk mengiaskan sesuatu secara perbandingan. Sebagai contohnya adalah bagai kacang lupakan kulit. Apa itu bagai kacang lupakan kulit? Bagai kacang lupakan kulit ini telah membawa pengertian orang yang tidak mengenang budi. Selain itu apa? Selain itu adalah katak di bawah tempurung. Bagai katak di bawah tempurung ini telah membawa pengertian apa? Bagai katak di bawah tempurung ini telah membawa pengertian orang yang tidak mengetahui tentang perkembangan dunia. Baiklah, apa lagi perumpamaan yang boleh kita gunakan? Iaitu bagai pinang dibelah dua. Bagai pinang dibelah dua ini telah membawa pengertian, iaitu pengantin yang sama padan. Yang ketiga iaitu simpulan bahasa. Simpulan bahasa juga merupakan jenis peribahasa yang boleh kita dapati, tetapi simpulan bahasa ini dia berbentuk pendek sahaja. Sebagai contohnya adalah keras kepala. Keras kepala itu bukan bermaksud keras kepala kita. Dia telah membawa maksud orang yang degil. Yang seterusnya adalah bidalan. Bidalan ini merupakan sejenis peribahasa yang mengandungi nasihat dan juga pengajaran yang benar, dan juga
Bidalan ini kebiasaannya dia merupakan ungkapan yang pendek yang dikeluarkan di mulut-mulut orang. Sebagai contoh, ada gula, ada semut. Apa itu maksud ada gula, ada semut? Ada gula, ada semut ini telah membawa pengertian tempat yang menjadi kunjungan orang ataupun tempat yang menjadi tumpuan orang ramai. Yang seterusnya yang kita boleh gunakan lagi bidalan ini sebagai contohnya ada udang di sebalik batu. Ada udang di sebalik batu ini juga merupakan bidalan di mana ia telah membawa maksud melakukan sesuatu, iaitu orang yang melakukan sesuatu tetapi ada tujuan sebaliknya. Dan yang kelima iaitu adalah pepatah. Apa itu pepatah? Pepatah pula merupakan sejenis peribahasa tetapi ia merupakan peribahasa yang beragam, iaitu biasanya pepatah ini dia terdapatnya pengulangan kata yang berperanan sebagai penegasan ataupun sebagai unsur-unsur pengajaran yang hendak disampaikan kepada kita. Baiklah, sebagai contohnya apa? Iaitu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Maksud masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ini adalah orang yang tidak mendengar nasihat. Dan akhir sekali adalah perbandingan. Perbandingan juga merupakan jenis peribahasa yang boleh kita dapati dalam bahasa Melayu. Nampaknya kamu semua telah mengetahui mengenai dan juga memahami mengenai maksud peribahasa dan juga jenis-jenis peribahasa, iaitu jenis-jenis peribahasa ini yang telah cikgu terangkan tadi terdiri pada 6 jenis peribahasa. Apa tadi? Iaitu yang pertama adalah kata-kata hikmat, yang kedua adalah simpulan bahasa, yang ketiga adalah bidalan, yang keempat adalah pepatah, yang kelima adalah perumpamaan, dan yang terakhir adalah perbandingan. Nampaknya kamu semua telah faham mengenai dan sedikit telah memahami apa itu peribahasa, kan? Baiklah, seterusnya kita akan melakukan satu aktiviti yang amat menarik dan pastinya kamu semua akan suka, iaitu aktiviti yang akan kita lakukan sebentar nanti. Dan cikgu harap menerusi apa yang aktiviti yang akan cikgu buat sebentar nanti, kamu juga dapat bersama-sama cikgu melakukannya dan memahami serta mencatat apa isi kandungan yang terdapat dalam aktiviti yang akan kita lakukan. Baiklah, untuk aktiviti kita yang seterusnya, kita akan membuat satu aktiviti yang amat menyeronokkan, iaitu aktiviti menyanyi. Kita akan menyanyikan mengenai peribahasa. Baiklah, dekat sini cikgu nak kamu dengar betul-betul dan kita nyanyi bersama-sama lagu ini, dan cikgu harap kamu semua dapat mencatat apa isi kandungan ataupun apa peribahasa yang terdapat dalam lagu yang akan kita nyanyikan sebentar nanti. Baiklah, sekarang kamu semua nampak ini yang cikgu tayangkan. Cikgu sedia ini. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Baiklah, 1, 2, 3. Bulat air kerana berbentuk bulat, manusia kerana mufakat kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat. Meninggi diri itu sombong, bermuka dua tidak jujur baik, hati suka menolong, murah hati pemurah. Bagai kaca terhempas ke batu, perasaan sangat sedih, perang hati cepat pandai, tangan kosong hampa. Baiklah, kamu semua dapat menyanyikan lagu ini dengan baik. Dekat sini, menerusi lagu ini terdapat banyak peribahasa yang boleh kamu jumpa.
Antara peribahasa yang boleh kamu dapati berdasarkan lagu yang telah kita nyanyikan sebentar tadi adalah yang pertama adalah bulan air kerana pembentuk, bulan manusia kerana muafakat, yang telah membawa maksud iaitu kata sepakat yang dicapai dalam sesuatu mesyuarat. Yang kedua adalah meninggi diri. Meninggi diri ini telah membawa pengertian bahawa seseorang yang sombong. Yang ketiga adalah bermuka dua. Bermuka dua di sini telah membawa maksud tidak jujur ataupun tidak amanah. Yang seterusnya, baik hati pula telah membawa pengertian suka menolong. Murah hati pula telah membawa maksud pemurah. Bagai kaca terhempas ke batu telah membawa pengertian perasaan yang sangat sedih ataupun membawa maksud pengertian iaitu perasaan yang sangat kecewa mengenai sesuatu. Yang seterusnya adalah terang hati. Terang hati di sini telah membawa maksud bukan terang hati kita terang tau. Telah membawa maksud iaitu cepat pandai ataupun cepat mempelajari sesuatu. Dan akhir sekali, antara peribahasa yang boleh kita dapati di sini adalah tangan kosong. Tangan kosong telah membawa pengertian iaitu hampa, yang telah membawa maksud seseorang yang kecewa, yang hampa. Baiklah, menerusi peribahasa yang kita dapati berdasarkan lagu yang telah kita nyanyikan bersama-sama tadi, cikgu hendak kamu membina ayat berdasarkan peribahasa yang telah kamu dapat. Baiklah, siapa itu? Bagus. Yang pertama, peribahasa yang digunakan oleh kawan kita yang pertama adalah meninggi diri, iaitu sejak tinggal di bandar alias seorang yang meninggi diri. Meninggi diri di sini telah membawa pengertian sombong, iaitu di sini menjelaskan bahawa sejak tinggal di bandar Alia menjadi seorang yang sombong. Yang seterusnya, betul, tepat sekali yang kawan kamu nyatakan, iaitu bahawa baik hati, iaitu baik hati di sini kawan kamu nyatakan iaitu Ali seorang yang baik hati, dia sering menolong kawan-kawannya di sekolah. Iaitu di sini baik hati di sini telah jelas menunjukkan bahawa dalam ayat itu Ali itu suka menolong orang. Dan akhir sekali, siapa boleh berikan contoh yang akhir sekali? Betul, tepat sekali jawapan kamu. Akhir sekali kawan kamu telah buat, iaitu Ali pulang ke rumah dalam keadaan tangan kosong kerana beliau telah kalah dalam perlawanan bola sepak. Di sini tangan kosong telah membawa pengertian hampa, iaitu kecewa, iaitu kawannya pulang tadi. Sebab apa dia pulang dengan perasaan hampa? Sebab dia tidak menang dalam perlawanan bola sepaknya. Bagus, tepat sekali. Nampak gayanya kamu semua telah memahami dan telah faham mengenai peribahasa. Syabas cikgu ucapkan kepada kamu semua. Ini kita akan lakukan satu aktiviti lagi. Aktiviti kita yang kedua, iaitu cikgu akan menceritakan mengenai sebuah cerita. Di sini adalah cerita mengenai pelancongan. Kamu semua suka pergi melancong kan? Hari ini kita akan bercerita mengenai isu pelancongan, iaitu suka melancong. Boleh cikgu tahu kamu suka melancong ke mana? Bagus, kamu suka melancong ke Melaka. Ada juga yang suka melancong di Pulau Pinang. Bagus. Semua tempat pelancongan ini amat menarik dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Di sini, sebelum itu, cikgu ingin menceritakan sebuah cerita ringkas mengenai percutian di Pulau Langkawi. Baiklah, di sini cikgu hendak kamu dengar dengan teliti apa yang cikgu ceritakan dan kamu senaraikan peribahasa yang terdapat dalam cerita yang cikgu
akan sampaikan sebentar nanti. Okey? Baiklah, kita teruskan cerita kita mengenai percutian di Pulau Langkawi. Baiklah, yang pertama, pada cuti sekolah yang lalu, kami sekeluarga berpeluang bercuti ke sebuah tempat peranginan iaitu Pulau Langkawi. Aku berasa sangat berbesar hati kerana ini kali pertama aku menjejakkan kaki di sana. Sebelum bertolak, kami mengemas barang-barang keperluan. Aku sekeluarga menaiki kereta. Kami juga telah mengalas perut terlebih dahulu dengan bersarapan di sebuah restoran sebelum tiba ke destinasi yang hendak dituju. Setelah sampai di jeti, kami pergi menaiki feri untuk sampai ke Pulau Langkawi. Masa yang diambil untuk sampai ke Pulau Langkawi hanya 1 jam dari jeti. Setelah sampai di hotel yang telah ditempah oleh ayah seminggu yang lalu, aku terus merehatkan diri. Tempat pertama yang kami lawati ialah Makam Mansuri yang mempunyai banyak nilai sejarah. Pelbagai maklumat yang aku perolehi sepanjang berada di sana. Aku berasa sangat gembira kerana dapat mengetahui dengan lebih mendalam lagi mengenai cerita dan juga sejarah Mansuri yang sebelum ini hanya aku dengar namanya saja tetapi tidak mengetahui mengenai sejarah Mansuri. Pada hari kedua, kami berkesempatan untuk mengambil angin menaiki kereta kabel. Aku sangat seronok dapat melihat pemandangan di seluruh Pulau Langkawi. Aku dapat melihat pemandangan di seluruh Pulau Langkawi. Aku dapat menghirup udara yang segar dan nyaman di sini. Pada waktu petang pula, kami pergi ke dataran Helang. Terdapat ramai pelancong yang mengunjungi dataran Helang. Kebanyakan mereka ini adalah datang dari dataran Helang ini adalah untuk mengambil gambar. Pada akhir terakhir di sana, kami sempat melawat beras terbakar. Di sana terdapat ramai pelancong dari luar negara yang datang dan mencampakkan duit siling yang dikatakan sebagai tempat untuk meminta sesuatu. Selepas melawat beras terbakar, kami sekeluarga telah pergi membeli belah. Banyak cenderamata yang cantik-cantik terdapat di sana. Aku membeli buah tangan berbentuk 2 helai baju dan alas kaki sebagai tanda kenang-kenangan sewaktu berada di Pulau Langkawi. Namun begitu, peristiwa yang tidak terduga telah berlaku, iaitu kakak telah kehilangan topi kesayangannya semasa berada di Pulau Langkawi. Lalu, ibu menasihatinya dengan berkata, elok lenggang di tempat data. Dan kakak berkata, selepas ini, dia akan sentiasa berhati-hati agar kejadian tersebut tidak berulang lagi. Sebelum pulang, aku sekeluarga makan angin mengelilingi Pulau Langkawi terlebih dahulu. Aku berasa sangat gembira dan sangat seronok ketika berada di Pulau Langkawi. Aku berharap aku dapat bercuti lagi di sini pada masa akan datang. Baiklah, nampaknya kamu telah mendengar cerita yang telah cikgu ceritakan dan kamu telah catatkan apa peribahasa yang terdapat dalam cerita yang telah cikgu sampaikan. Boleh cikgu tahu apa yang kamu tahu ataupun apa yang kamu dapat berdasarkan cerita yang telah cikgu ceritakan? Apa peribahasa yang telah kamu dapat? Betul, tepat jawapan kamu. Peribahasa yang pertama yang telah kita dapati berdasarkan cerita tadi adalah berbesar hati. Berbesar di hati di sini telah membawa pengertian iaitu perasaan yang sangat gembira ataupun teruja mengenai sesuatu. Selain itu, ya betul, iaitu mengalas perut. Syabas, cikgu ucapkan. Nampaknya kamu faham. Apa itu mengalas perut? Mengalas perut adalah mengelak daripada berasa lapar. Seterusnya,
adalah makan angin. Bagus. Makan angin di sini telah membawa pengertian suka bersiar-siar. Seterusnya, apa lagi yang kamu boleh dapat? Iaitu peribahasanya adalah buah tangan. Buah tangan pula telah membawa pengertian hadiah. Yang seterusnya, alas kaki. Alas kaki telah membawa pengertian kasut. Dan apa lagi peribahasa yang boleh kamu dapati berdasarkan cerita yang telah cikgu ceritakan tadi? Ya, tepat sekali. Di mana perkataan elok lenggang di tempat data yang telah membawa pengertian berseronok-seronok perlu pada tempat dan masa yang sesuai. Dan akhir sekali, apa peribahasa yang kamu dapat? Ya, betul. Maka angin juga telah membawa maksud bersiar-siar. Nampak gayanya kamu semua telah memahami mengenai cerita yang telah cikgu ceritakan seperti tadi, dan kamu faham mengenai peribahasa yang cikgu sampaikan kepada kamu. Syabas cikgu ucapkan. Nampaknya kamu semua mudah untuk memahami peribahasa ini kan? Dan sebelum kita menamatkan kelas kita pada hari ini, di sini kita ada sebuah aktiviti lagi untuk soalan pengukuhan, untuk dijadikan sebagai soalan pengukuhan kepada kamu, untuk kamu lebih memahami mengenai peribahasa. Iaitu hari ini aktiviti kita yang terakhir di sini adalah cikgu hendak kamu bersama-sama cikgu kita sama-sama membaca pantun. Kita berpantun. Berpantun mengenai apa? Berpantun mestilah mengenai peribahasa. Ya, hari ini kita akan berpantun mengenai peribahasa. Cikgu harap kamu dapat bersama-sama cikgu, kita sama-sama menyatakan peribahasa yang terdapat di dalam pantun ini, dan sama-sama kamu membaca pantun ini bersama cikgu. Okey? Baiklah. Sekarang kita akan baca pantun ini bersama-sama. Cikgu telah sediakan pantun tau. Cikgu hendak kita sama-sama membacanya. Baiklah. Yang pertama. Langit mendung, angin menderu. Gugur setangkai bunga melati. Hilang yang lama, dapat yang baru. Patah tumbuh, hilang berganti. Baiklah, kita ulang lagi sekali. Langit mendung, angin menderu, gugur setangkai bunga melati. Hilang yang lama, dapat yang baru. Patah tumbuh, hilang berganti. Baiklah, kamu telah dapati di sini, dan seterusnya kamu catat apa peribahasa yang kamu faham mengenai pantun ini. Yang seterusnya, pantun yang seterusnya adalah iaitu orang daik memacu kuda. Kuda dipacu deras sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Baiklah, kita lagi sekali kita pendengarkan pantun ini. Orang daik memacu kuda. Kuda dipacu deras sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Okey, kamu semua telah dapati peribahasa ini. Pantun melalui peribahasa ini. Baiklah, untuk akhir sekali, di sini cikgu hendak kamu sebagai soalan pengukuhan, di sini cikgu hendak kamu nyatakan peribahasa yang terdapat dalam pantun ini, dan cikgu hendak kamu menyatakan sekali apa pengertian peribahasa tersebut. Baiklah, yang pertama, yang tadi berdasarkan pantun tadi, yang pertama peribahasanya adalah, ya, bagus kamu. Siapa tu? Bagus, kamu dapat menjawabnya dengan bagus. Yang antara peribahasa yang terdapat dalam berdasarkan pantun ini
adalah patah tumbuh, hilang berganti, yang telah membawa makna iaitu terus menerus ada gantinya. Dan akhir sekali adalah pantun yang kita seterusnya ini adalah perkataan buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Siapa boleh nyatakan apa pengertian daripada pantun ini? Ya, tepat sekali, iaitu sekiranya kita hendak buat baik, kita mesti jangan berlebihan. Buat jahat jangan kita membuat jahat, dan kalau kita buat baik, jangan kita buat baik secara berlebihan. Baiklah, di sini cikgu ingin membuat rumusan. Kita dah sampai ke penghujung pembelajaran kita. Oleh itu, cikgu ingin membuat rumusan kecil mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, nampaknya kamu semua telah mahir dan telah memahami apa itu peribahasa, jenis-jenis peribahasa. Baiklah, di sini secara mudahnya cikgu nyatakan bahawa peribahasa ini merupakan ayat ataupun kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Dan semestinya seperti yang telah cikgu nyatakan, peribahasa ini mempunyai 6 jenis yang terdiri daripada kata-kata hikmat, perumpamaan, simpulan bahasa, bidalan, pepatah, dan akhir sekali adalah perbandingan. Nampaknya kamu semua telah memahami. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita, dan cikgu harap kamu dapat memahami mengenai peribahasa ini dan dapat mempraktikkannya di dalam karangan kamu. Cikgu harap kamu dapat menyampaikan erti peribahasa ini dengan bagus dalam karangan kamu. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini, dan cikgu harap kamu semua dapat memahami dan faham, dan kita berjumpa lagi pada hari esok dengan topik yang lebih menarik lagi. Sekian daripada cikgu. Terima kasih.